Lebih 8.59 juta rakyat Malaysia terima manfaat daripada pakej prihatin RM250 bilion. Pendekatan sindir untuk beri kesedaran kepada individu yang ingkar arahan PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin berjumlah RM250 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disambut baik golongan sasar yang bakal mendapat manfaat, antaranya penjawat awam yang bertugas di barisan hadapan iaitu anggota polis dan juga pegawai kesihatan. Masing-masing menyambut baik dan berasa terharu dengan perkara itu. Saya berkongsi video dan mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri. Terima kasih Perdana Menteri di atas kenaikan allowance yang diberikan kepada pejabat awam khususnya frontliner dengan pasukan Polis Diraja Malaysia. Sesungguhnya bantuan yang diterima ini amat-amatlah dihargai bagi membantu meringankan beban rakyat. Dan kami sebagai penjawat awam berjanji akan membantu rakyat untuk sama-sama mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Kerajaan dalam pada itu menambahkan peruntukan sebanyak RM1 bilion kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19. Untuk itu saya telah mengumumkan peruntukan berjumlah RM500 milion kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan bagi meningkatkan lagi keupayaan kementerian, kerajaan akan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19. Allowance khas doktor, jururawat dan kaki tangan perubatan lain juga dinaikkan daripada RM400 kepada RM600 sebulan melalui 1 April ini sehingga wabak COVID-19 berakhir. Ujar Tan Sri Muhyiddin, ia sebagai menghargai pengorbanan barisan hadapan itu yang terus cekal berjuang mengharungi cabaran hebat ini. Pada masa yang sama, kerajaan juga bersetuju memanjangkan allowance khas sebanyak RM200 sebulan kepada anggota tentera, polis, kastam, imigresen, anggota Angkatan Pertahanan Awam serta anggota rela yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Allowance ini juga akan dibayar mulai 1 April 2020 sehingga wabak COVID-19 berakhir. Dianggarkan seramai 169,000 kaki tangan tambahan akan mendapat manfaat ini. Jelas beliau, pihak industri insurans dan takaful akan mewujudkan dana khas berjumlah RM8 juta untuk menanggung kos ujian saringan COVID-19 di hospital swasta atau makmal swasta bernilai sehingga RM300 bagi setiap pemegang polisi dan sijil takaful perubatan. Syarikat insurans dan takaful keluarga turut menawarkan penangguhan pembayaran premium atau sumbangan untuk 3 bulan bagi pencarum yang sumber pendapatan mereka terjejas akibat wabak berkenaan. Tambahnya lagi, kerajaan juga bersetuju untuk memanjangkan manfaat MySalam kepada golongan B40 yang dikuarantin sebagai pesakit di bawah siasatan PUI jangkitan COVID-19, bukan terhad kepada pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana virus itu. Pesakit boleh menuntut bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari untuk tempoh maksimum 14 hari. Dalam sidang media yang sama, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bantuan prihatin nasional iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion. Buat pertama kalinya, bantuan terbabit akan disalurkan juga kepada kumpulan M40 merangkumi pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, peniaga kecil serta semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Bantuan sebanyak RM1,600 akan diberikan kepada hampir 4 juta isi rumah berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah.
Bayaran RM1,000 akan dibayar pada bulan depan manakala baki RM600 dibayar pada Mei ini. Selain itu, bantuan RM1,000 akan diberikan kepada hampir 1.1 juta isi rumah berpendapatan lebih RM4,000 hingga RM8,000. Separuh wang bantuan itu akan dibayar pada bulan depan dan bakinya pada Mei. Ketiga, RM800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21 tahun ke atas dan berpendapatan bulanan RM2,000 dan ke bawah. Bayaran RM500 akan dibayar pada bulan April 2020 dan baki RM300 pada bulan Mei 2020. Keempat, RM500 kepada 400,000 individu bujang berusia 21 tahun ke atas yang berpendapatan bulanan lebih RM2,000 sehingga RM4,000. Bayaran sebanyak RM250 akan dibuat pada bulan April 2020 dan bakinya RM250 pada bulan Mei. Tambahnya, bagi pemberian tunai di bawah program bantuan sara hidup BSH akan dibayar pada bulan Julai ini melibatkan peruntukan sebanyak RM3.2 bilion. Sementara itu, pelajar institusi pengajian tinggi akan menerima bantuan secara one-off sebanyak RM200 seorang pada Mei ini. Bantuan terbabit melibatkan peruntukan sebanyak RM270 juta kepada pelajar di pelbagai peringkat pengajian tinggi termasuk matrikulasi, kolej komuniti, politeknik, IPTA dan IPTS. Kini kerajaan bersetuju memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman untuk tempoh yang sama kepada peminjam Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran ataupun PTPK mulai 1 April 2020 sehingga 30 September 2020 dengan anggaran kutipan sebanyak RM149.2 juta. Inisiatif ini akan memanfaatkan seramai 174,500 orang peminjam. Menurutnya lagi, kerajaan akan bekerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO dan usahawan sosial yang berkaitan untuk menyalurkan bantuan makanan, barangan penjagaan kesihatan serta tempat perlindungan kepada golongan mudah terjejas dengan peruntukan sebanyak RM25 juta. Ia termasuk warga emas dan kanak-kanak di rumah perlindungan orang kurang upaya OKU, golongan gelandangan dan orang asal. Pengecualian pembayaran sewa bagi projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam daripada sebulan kepada 6 bulan turut disambut baik kumpulan SASAR. Terima kasihlah kepada PM yang prihatin, yang mana PPR memang memerlukan apa yang disarankan oleh PM itulah. 6 bulan kami amat berbesar hati dan berterima kasih. Alhamdulillah dapat juga kami menyimpan untuk perkara-perkara yang lain. Terima kasih PM, terima kasih Kerajaan Malaysia yang begitu prihatin terhadap situasi semasa, dan kami daripada penduduk PPR amat berbangga dan berterima kasih sekali lagi. Sementara itu, pemandu e-hailing dan pemandu teksi tidak terlepas mengucapkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pemberian allowance one-off kepada golongan itu. Alhamdulillah, sebab sedikit membantu pemandu hailing seperti kami, dan terima kasih kepada kerajaan Malaysia, terutamanya Perdana Menteri kita yang telah memahami ataupun tahu rakyatnya, terutamanya pemandu hailing seperti kami. Terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana sudi memberi bantuan pada kami driver taksi iaitu sebanyak RM600. Dan bukan itu saja kami dapat. Yang berkeluarga, kami memperolehi RM1,600 sebagai bantuan tambahan, dan yang tidak keluarga hanya mendapat RM800. Terima kasih banyak-banyak pada PM kita. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan bantuan secara one-off sebanyak RM500 kepada 120,000 pemandu e-hailing serta pemandu teksi yang akan menerima bayaran one-off sebanyak RM600 mulai 1 April depan dengan peruntukan sebanyak RM60 juta.
3 kes kematian COVID-19 direkodkan hari ini membawa kepada jumlah yang meninggal dunia setakat ini adalah 26 kes. Untuk hari ini juga 130 kes positif baru dilaporkan dan jumlah yang dijangkiti kini 2,161 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah, bangsa yang meninggal dunia iaitu kes ke-1056, kes ke-2032 dan kes ke-1321. Kes ke-24 merupakan lelaki tempatan berumur 35 tahun dan mempunyai sejarah perjalanan ke Indonesia. Beliau dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac lalu dan disahkan meninggal dunia semalam pada jam 9.30 malam. Kes kematian ke-25 pula membabitkan kes ke-2032 iaitu seorang lelaki tempatan berumur 83 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kronik. Beliau dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun pada 25 Mac lalu dan disahkan meninggal dunia semalam pada jam 6.55 petang. Kes kematian ke-26 pula membabitkan kes ke-1321 iaitu seorang lelaki tempatan berumur 53 tahun. Beliau merupakan kontak rapat kepada kes 1,309 positif COVID-19. Beliau dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 22 Mac lalu dan disahkan meninggal dunia pada jam 10.30 pagi tadi. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 44 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 259 kes. Sehingga kini seramai 54 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 34 kes memerlukan bantuan pernafasan. Selebriti tempatan Azwan Ali didenda RM17,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan membuat penghantaran video yang menyakitkan hati orang lain berhubung COVID-19. Azwan mengaku bersalah di hadapan Hakim Azrul Alwi kerana memuat naik video menghina petugas Hospital Putrajaya dan mengendalikan wabak COVID-19. Diva A bersyukur ya, di sebalik ujian-ujian yang Allah bagi ni, rupanya bertambah-tambah rezeki melimpah ruah masuk. So saya bukan nak cakap besar, saya cakap inilah Diva A ya, sikit tak rasa apa, life move on. Kalau kena jail tadi pun jail lah. So, kau nak kata apa? Kau yang buat salah. So, terima je lah. Mahkamah memerintahkan Azwan 54 tahun menjalani hukuman penjara tambahan 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Azwan turut diminta membuat permohonan maaf secara terbuka di dalam mahkamah. Mengikut pertuduhan, Azwan didakwa menggunakan laman sosialnya secara sedar membuat penghantaran dengan niat menyakitkan hati orang lain di Pejabat Timbalan Pengarah Hospital Putrajaya 24 Mac lalu. Kes dikendalikan Timbalan Pendahulu Raya Muhammad Razi Shah Abdul Razak manakala Azwan diwakili Peguam Amanjit Singh. Sebelum ini, Hospital Putrajaya membuat laporan polis berhubung penularan video yang menjejaskan imej hospital itu dan kredibiliti kaki tangan serta pegawai perubatannya dalam mengendalikan COVID-19. Kembali bertemu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Larut Matang dan Selama LMS punya pendekatan tersendiri bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Caranya dengan meletakkan kain rentang yang memaparkan mesej dengan nada menyindir. Setakat ini sebanyak 30 kain rentang digantung. Kain rentang diletakkan di kawasan-kawasan strategik seperti pasar, jalan-jalan utama dan kawasan perumahan. Di setiap tempat perkataan yang digunakan berbeza. Antaranya mana lebih baik pakai face mask atau pakai alat bantuan pernafasan. Dan mana lebih baik tidur atas katil di rumah atau tidur di atas katil ICU. Menurut Pegawai Daerah Larut Matang dan Selama, Muhammad Akmal Dahlan, mesej itu diharap dapat meningkatkan kesedaran penduduk mengenai keperluan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam tempoh PKP ini, yang menjadi masalah kepada kami sekarang bukan lagi virus, tetapi adalah kedegilan manusia ni, segelintir manusia ni. Itu yang paling mencabar bagi pihak jawatankuasa bencana daerah untuk selesaikan. Menurut Muhammad Akmal, sepanjang tempoh PKP ini,
Pihaknya turut mengagikan bantuan kotak makanan kepada golongan yang memerlukan. Situasi ini wajar dijadikan teladan. Kesulitan sepasang suami isteri bersama seorang anak di taman permainan menyentuh hati dua pegawai polis Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Johor yang melakukan perintah kawalan pergerakan PKP. Apabila pegawai polis berkenaan mendekati pasangan tersebut dengan memberi nasihat supaya akur PKP, wanita itu menangis dan memaklumkan tiada wang ringgit serta tiada lagi bekalan makanan di rumahnya. Anaknya yang berumur 1 tahun 4 bulan dikatakan hanya diberi minuman dicampur gula. Prihatin dengan kesulitan keluarga berkenaan, mereka dibawa ke kedai runcit dan telah diberikan bantuan makanan dan susu. Pasangan keluarga ini tinggal di Taman Tampu Indah dengan menyewa bilik. Suaminya telah berhenti kerja sambilan di Singapura kerana tiada permit kerja, manakala wanita itu pula seorang tukang cuci di kawasan Lakin dan kini telah dicutikan. Perintah kawalan pergerakan PKP ini bukan sahaja menjejaskan kehidupan seharian orang ramai, malah haiwan jalanan juga turut terkena tempias. Mana tidaknya, sebelum ini mereka hidup menagih ihsan untuk sisa makanan di restoran dan warung. Bagaimana pula kehidupan mereka di sepanjang kita berada di rumah? Di saat kita terkurung di rumah, mereka berkeliaran mencari makanan untuk hidup. Tatkala PKP ini, mujur ada pihak menghulurkan bantuan buat haiwan terbiar ini. Mereka bukan sahaja sibuk merawat pesakit-pesakit COVID tetapi sibuk menjahit kelengkapan merawat kepada petugas kesihatan. Semoga mereka terus cekal dan tabah menabur bakti. Sementara itu, di Sepanyol, ketika semua rakyatnya terkurung di rumah, polis datang menghiburkan mereka. Media Prima berhad ingin mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang menyumbang kepada bantuan kemanusiaan COVID-19 tabung kemanusiaan Media Prima NSTP. Media Prima memberi jaminan semua bantuan itu akan digunakan bagi membantu kerajaan menangani COVID-19. Untuk peringkat awal ini, sumbangan anda telah digunakan untuk membeli kelengkapan perubatan dan barangan penting untuk Hospital Shah Alam, Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Sungai Buloh. Ini termasuk pembelian dan penyerahan 2 buah mesin ventilator untuk Hospital Shah Alam. Ventilator pertama diserahkan hari ini, manakala ventilator kedua dijangka diserahkan pada minggu depan. Pengerusi kumpulan Media Prima, Datuk Dr. Syed Hussein Al-Juni berkata, Media Prima berterima kasih kepada orang ramai atas keprihatinan serta sikap murah hati mereka kepada kempen ini. Seorang lelaki ditahan kerana melanggar perintah kawalan pergerakan PKP tetapi menjumpai dadah ketika pemeriksaan. Kejadian berlaku di Georgetown, Pulau Pinang kira-kira jam 10 malam semalam. Ketua Polis Daerah Timur Laut DCP Sofian Santung berkata, lelaki berusia 32 tahun itu ditahan ketika sekatan Jalan Raya UPS COVID-19 di Jalan Penang. Selepas dia didapati ingkar arahan PKP kerana keluar tanpa alasan kukuh. Pemeriksaan di dalam kereta menemui 6 biji pil dipercayai Airmin 5. Dan pemeriksaan fizikal ke atas suspek menemui bungkusan serbuk dipercayai dadah jenis heroin seberat 1.1 gram. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah. Siasatan mengikut Seksyen 12/3 dan Seksyen 15/1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Perdana Menteri Britain Boris Johnson disahkan positif COVID-19. Sehubungan itu, beliau mengumumkan akan meletakkan dirinya di bawah kuarantin. Dalam tempoh 24 jam lalu, beliau mengalami simptom awal dan ujian mendapati positif untuk coronavirus. Melalui akaun Twitternya, Johnson memberitahu akan terus menerajui usaha kerajaan menerusi sidang video dalam memerangi virus itu.
Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping berbincang mengenai usaha memerangi wabak COVID-19. Dalam perbualan melalui telefon itu, Xi memberitahu China bahawa berkongsi semua maklumat dan pengalamannya dengan Amerika Syarikat. Trump pula dalam kenyataan melalui laman Twitternya berkata perbincangan itu merangkumi pelbagai isu membabitkan COVID-19 dan Amerika Syarikat katanya akan bekerjasama erat bagi menangani isu itu. Dalam pada itu, Amerika Syarikat yang mencatatkan lebih 17,000 kes baru COVID-19 semalam kekal di kedudukan tertinggi dengan jumlah kes terkini lebih 85,600 orang. Turut mencatat peningkatan signifikan Sepanyol dengan hampir 800 orang maut dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah kematian kini cecah 4,858 orang. Jerman pula dengan 3,340 kes baru menjadikan jumlah kes keseluruhan lebih 47,270 orang. Thailand mencatatkan 91 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah kes positif di negara itu kini 1,136 orang. Kesemua kes direkodkan di 52 wilayah di negara itu. Manakala angka kematian pula cecah 5 orang termasuk satu kematian baru membabitkan seorang lelaki berusia 50 tahun yang dilaporkan hari ini. Pada masa yang sama, 2 lagi rakyat Thailand dilaporkan meninggal dunia di Amerika Syarikat. Individu yang gagal mematuhi peraturan penjarakan sosial di Republik Singapura bakal berdepan hukuman penjara. Ia selepas kerajaan negara itu memutuskan untuk mengenakan undang-undang sedemikian sebagai hukuman terhadap mereka yang ingkar dengan arahan penjarakan sosial untuk mengekang penularan COVID-19. Langkah itu yang menggunakan polis dan kamera keselamatan bagi mengenal pasti pesalah mendapat pujian masyarakat antarabangsa yang melaksanakan segera hukuman sedemikian dalam usaha membendung penyebaran COVID-19. Memiliki populasi berkepadatan tinggi, Singapura mengumumkan untuk mengetatkan lagi langkah penjarakan sosial dengan menutup bar, menghadkan perhimpunan hanya untuk 10 orang pada satu-satu masa dan melarang majlis besar-besaran di sekolah. Pesalah boleh disaman sehingga $10,000 Singapura atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Undang-undang itu bagaimanapun dilaksanakan sehingga 30 April ini. Kesusahan dan impak COVID-19 yang dirasai rakyat negara ini semakin mendapat perhatian ahli sukan tempatan. Pasukan Johor Darul Ta'zim JDT sekali lagi mengambil inisiatif awal membantu meringankan beban dengan menyumbangkan sebahagian gaji pemain kepada Tabung Bencana Negeri Johor untuk mengharungi detik sukar ketika ini. Selepas PDRM, Johor Darul Ta'zim JDT tampil membantu pihak yang berdepan masalah penularan wabak COVID-19 dari segi keuangan. Melalui pengumuman yang dilakukan di laman sosial Johor Southern Tigers, barisan pemain akan menyumbangkan sebahagian daripada gaji mereka kepada Tabung Bencana Negeri Johor. Pengorbanan itu diharap dapat membantu meringankan beban mereka yang terjejas dengan situasi semasa yang berlaku. Ketua Pasukan Haris Harun turut menyeru langkah tersebut diikuti banyak pihak untuk tampil memberikan sokongan dan sumbangan tidak kira dalam apa jua bentuk. Keprihatinan yang ditonjolkan sewajarnya dipuji apatah lagi bola sepak sentiasa berada di dekat di hati rakyat memandangkan ia sukan nombor 1 di negara ini. Skuad Harimau Selatan itu sebelum ini pernah menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir yang melanda pada tahun 2017 serta gempa bumi tahun 2015. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu peribahasa yang sesuai menggambarkan inisiatif atlet elit pelayaran negara Hairunisa Muhammad Afandi apabila kreatif mencipta kaedah latihan sendiri di rumah semasa mengarungi perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan kerajaan ketika ini.
Biarpun pertandingan utamanya tahun ini Sukan Olimpik Tokyo 2020 telah ditunda, ia tidak mematahkan semangat atlet pelayaran negara Khairuniza Muhammad Effendi. Sesi latihan kecergasan dan kekuatan fizikal, atlet berusia 26 tahun itu turut menambah inisiatif mencipta kaedah simulasi dengan membina platform daripada kayu dan beberapa tali yang diikat seolah-olah sedang menjalani latihan layar di laut. Walaupun tidak sempurna, ianya penting untuk mengelak kehilangan rentak dan kemahiran akibat tidak dapat turun melakukan latihan sebenar. Perancangannya ketika ini ialah untuk kekal dengan persiapan sedia ada sementara menanti wabak COVID-19 pulih dan meningkatkan tahap persediaan menuju pertandingan dan tarikh baru Tamasya Olimpik. Sekian berita TV9 menutup tirai. Saksikan visual pembikinan Corona Burger di Hanoi, Vietnam. Pesanan kami di pihak kru penerbitan TV9 patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan serta amalkan kebersihan diri dan persekitaran bagi membendung penularan wabak COVID-19. Stay at home. Saya Amin Haidar Ibrahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.